Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okay, kita tengok kepada jawapan dan penerangan ulang kaji 1 yang cikgu buat pada 9/8/2021 melalui Google Form. Okay, untuk tingkatan 4 sebagai persediaan awak untuk ujian nanti. Okay, cikgu akan tengok macam mana awak buat pengiraan yang awak hantar kepada cikgu sebab tiada markah jika tiada pengiraan. Okay, kita tengok nombor 1. Raja menunjukkan fungsi fx sama dengan x kuasa 2 tambah x tambah 4. Okey. Awak tengok Raja tu ada fx sama dengan x kuasa 2 tambah x tambah 4. Cari nilai h. So kita tengok nilai h ni dia punya image adalah h. Dia punya image pula. Dia punya objek. Objek adalah H. So 16 ni adalah image. So padankan dia. Macam mana nak padankan dia? Fungsi fx sama dengan x kuasa 2 tambah x tambah 4. So apabila fh, objek dia kita ganti dengan h, bermaksud h kuasa 2 tambah h tambah 4. Image dia adalah 16 sama dengan 16. So kita akan dapat h kuasa 2 tambah h tambah 4 tolak 16 sama dengan 0. Okey, dekat sini kita nak buat apa? Okey, dekat sini terus buat. Selesaikan ni. H kuasa 2 tambah H tolak 12 sama dengan 0. Mana dapat 12? 4 tolak 16 negatif 12. Kat sini kita boleh faktorkan dia. Kita akan dapat H tolak 3. H tambah 4 sama dengan 0. H sama dengan 3. H sama dengan negatif 4. So kat sini markahnya buat persamaan ini satu markah dan ini pun satu markah. Nampak tak? Okey, persamaan ni satu markah dan persamaan dan jawapan akhir H sama dengan negatif 4. Awak kena letak sini sebab apa? 3 dah ada dekat sini. Nampak tak? Image dia image yang sama. Okey, kita pergi ke soalan nombor 2. Diberi fungsi fx sama dengan, ni dia bagi jawapan macam ABC tu kan. Okey, tapi awak kena buat pengiraan sebab awak kena ingat dalam ADMAT untuk mana-mana peperiksaan tak ada objektif. So mesti buat pengiraan dia. Tak ada pengiraan, tak ada markah. Kena ingat tu. Okey, so fx sama dengan 2x tolak 5. Gx sama dengan 6x. Dia suruh cari gfx. Gfx bermaksud tapak dia adalah G. So, salin G. 6. X ni adalah objek. Fx tu adalah objek. Jadi, objek kat sini adalah tadi 6x kan? Objek kat sini adalah apa? X tu. X tu adalah fx. Fx ganti dengan 2x tolak 5. Jadi 6 darab 2x tolak 5. So, darab masuk ada yang silap. Buat apa? 6 kali 2, 12x. Tak buat pula darab 5. 6 mesti darab dengan negatif 5. Negatif 30. So, dapat 12x tolak 30. Markah tang mana? Satu markah di sini. Satu markah jawapan akhir. Nampak? Okey, ni adalah gfx. Okey. So, kita pergi ke nombor 3. Diberi fungsi fx sama dengan 2 tolak 3x. Dia suruh cari songsangan. Ramai yang cikgu tengok boleh buat taniah. So, tapi ada juga yang tak boleh. Bila nak jadikan songsangan, 2 tolak 3x, awak samakan je lah dengan y. Kemudian 2 negatif 3x sama dengan y. 2 bawa sini jadi negatif 2. Nampak tak? Okey, kemudian x sama dengan, okey, kat sini dia ada tricky sikit tau. Awak better awak positifkan dulu. So 3x positifkan, positif jadi negatif y, yang ni jadi positif 2. Nampak tak?
So kat sini 3 bawa ke sini jadi apa? X sama dengan 2 tolak Y per 3. Jadi F negatif 1. X sama dengan 2 tolak X per 3. Jangan lupa ubah balik. Okey, faham? Jelas? Mula-mula songsangan mesti samakan dengan Y. Bila dah samakan Y, jadikan X sebagai perkara rumus. Dah jadi X perkara rumus, baru buat tata tanda fungsi songsang. Okey, jelas? Okey, nombor 4. Ungkapkan 3X darab X tolak 1 sama dengan 3 tolak X tambah 1 dalam bentuk am. Bentuk am tu apa? Bentuk am tu yang ni. AX kuasa 2 tambah BX tambah C sama dengan 0. Itu kita panggil bentuk am. So kat sini kita boleh darab masuk 3X darab X tolak 1 sama dengan 3 tolak X tambah 1. Buat satu-satu buat belah kiri dulu. 3 darab X adalah 3X kuasa 2. 3X darab 1 adalah negatif 3X. Sama dengan 3 darab X dapat 3X. 3 darab 1 dapat tambah 3. Negatif X darab X dapat negatif X kuasa 2. Negatif X darab 1 dapat apa? Negatif X. Okey. Dari sini, pindahkan ke satu side. Side sebelah kiri. So, 3X kuasa 2 tolak 3X. Pindah ke sini jadi negatif 3X. Tolak 3 tambah X kuasa 2. Nampak? Tambah X sama dengan 0. Okey? Kemudian, partner. Cari partner dia. X kuasa 2 tambah X kuasa 2. Dapat berapa? 4X kuasa 2. Okey, next. Negatif 3X tolak 3X. Negatif 9X tambah 5X. Tambah X. Negatif 5X. Nampak? Last sekali tolak 3. Tak ada apa-apa. Sama dengan 0. So, inilah jawapannya. Nampak? So, 4X tolak 5X tolak 3 sama dengan 0. Faham? Kena buat satu-satu dan careful dengan darab masuk dan darab ada kuadratik darab 2 kali tu. Okey? Okey, next. Kita pergi ke nombor 5. Persamaan kuadratik X kuasa 2 tambah X sama dengan 3KX tolak K kuasa 2 mempunyai dua punca berbeza. Okey, sebelum buat apa-apa, jadikan bentuk am. So, dah jadikan dalam bentuk am. Buat macam ni. X kuasa 2 tambah X sama dengan 3KX tolak K kuasa 2. Bentuk am pindahkan sebelah kiri semuanya. Bentuk am apa tadi? AX kuasa 2 tambah BX tambah C sama dengan 0. Itu kita panggil bentuk am. Faham? Okay, so X kuasa 2 tambah X bawa ke belah kiri tolak 3KX. Bawa sebelah kiri tambah K kuasa 2 sama dengan 0. So, awak jangan nak tertipu dengan ada kuasa 2K tu kan. Kita tumpukan X tu. Okey. So, yang pertama, X kuasa 2 tambah. Okey, ni awak tengok X ada 1, 2. X sahaja ada 2. So, kita boleh keluarkan X. Okey, kat sini 1 tolak 3K. Sebab apa 1? Sebab kat depan ni sebenarnya 1X. Nampak? Okey, yang hujung tu tambah K kuasa 2 sama dengan 0. Di sini awak dah tahu dah. A dia sama dengan 1. B dia sama dengan yang ni 1 tolak 3K. C sama dengan K kuasa 2. Okey. Faham? Boleh tak? Okey, dah dapat macam ni, baru tengok lagi satu. Mempunyai dua punca nyata berbeza. Cari julat nilai K. Bila dia bagi tahu julat ada dua je. Satu lebih besar,
Satu lagi kurang daripada. Okey. Bila dia kata dua punca berbeza, kita guna pembeza layan. B kuasa 2 tolak 4A C. Okey. Sekarang nak guna lebih besar ke lebih kecil daripada kosong? Kalau lebih besar, ingat ya, dua punca berbeza. Kalau kurang daripada kosong, tiada punca. Nampak? Kalau dia kata cari nilai K, terus tak ada julat. Terus buat B kuasa 2 tolak 4A C sama dengan kosong. Okey? Yang ni ayat dia akan cakap satu punca nyata ataupun dua punca sama. Dua punca sama maksudnya satu punca sahaja. Faham? Okey, so sekarang apa nak guna dekat sini? Dua punca nyata berbeza. Jadi B kuasa 2 tolak 4AC lebih besar daripada kosong. Jadi B kita adalah yang ni. 1 tolak 3K kuasa 2 tolak 4 darab berapa? A. 1. C kita adalah K kuasa 2 lebih besar atau sama dengan kosong. Okey. Ni kembangkan 1 kuasa 2 1 tolak 2 darab 1 darab 3 6K. Tambah 9K kuasa 2. Tolak 4K kuasa 2. Ni darab semua sekali. Nampak tak? Lebih besar atau sama dengan kosong. So kat sini cikgu akan dapat 9 tolak 4. 5K kuasa 2 tolak 6K tambah 1. Lebih besar atau sama dengan kosong. Di sini gunalah kalkulator ajaib awak tu. So, kalkulator ajaib dia buat apa? Kira terus. Kita akan dapat K tolak 1. K. Kalkulator ajaib dia akan bagi jawapan. Jawapan tu adalah apa? K sama dengan 1. K sama dengan 1/5. Yang ni sambung sini ya. Okey. So, dah dapat K sama 1. Buat pemfakturan dia. K tolak 1. Lagi 1. 5K tolak 1 sama dengan kosong. So, dah dapat nilai K ini. Okey, jadi dah dapat nilai K itu. Sekarang dia nak julat. Nampak? Dah dapat nilai K. Kita tengok di sini. Cikgu padam sini ya. Okey, dah dapat nilai K, kita kena buat apa? Buat yang ini. Okey, dia graf apa? Minimum. Okey, kemudian kat sini kita akan dapat 1/5. Kat sini adalah 1. Nampak tak? Sebabkan lebih besar daripada kosong, makanya dia berada di luar. Bila di luar, K kurang daripada 1/5. Lagi 1. K lebih besar daripada 1 lebih besar daripada 1. 1 per pula. Okey. Okey ni. Ada silap sikit. B kuasa 2 tolak 4AC lebih besar. Tak ada sama tu. Okey. Okey, kemudian tengok jawapan. K kurang daripada 1/5. K lebih daripada 1. Ini jawapan dia. Okey. Jelas? Boleh? Okey, kita pergi ke soalan seterusnya. Berdasarkan gambar rajah di bawah, nyatakan nilai N. So, awak tengok gambar rajah ni, dia bentuk apa ni? Bentuk kuadratik tu tak? Okey, ni bentuk graf kuadratik. Okey, ni kalau kita susun balik X ni ke depan, dia negatif. Sebab apa kita nak susun ke depan? Sebab dia ada negatif-negatif menunjukkan graf itu bentuk masam. So, kalau cikgu ubah GX sama dengan
Negatif 1 per X kuasa N tambah KX tambah M. Betul tu macam tu. Negatif maksudnya graf masam yang tu. Nampak? Okey, kalau graf kuadratik ni, kuasa paling tinggi apa dia? Kuasa paling tinggi sama dengan 2. Jadi, di depan ni X tu mesti ke atas. Okey, so kat sini X tu mesti X kuasa 2. Nampak tak? Jadi, kita nak tengok sama dengan negatif 1 X bawa ni atas X kuasa N. Nampak tak? Tambah KX tambah M. Ni boleh abaikanlah. Kita nak tengok yang ni. X kuasa negatif N. Sebab dia buat ni atas. Okey. Kita nak X kuasa negatif N ni, kita nak sama dengan X kuasa 2. Kita nak kuasa 2. Jadi, negatif N sama dengan 2. N sama dengan negatif 2. Nampak tak? So, jawapan dia N sama dengan negatif 2. So, kalau kita ubah balik, jadi negatif 1 per, ni kalau check balik lah. Negatif 1 per X kuasa negatif 2. Bawa ni atas, kita akan dapat negatif 1 X kuasa 2. Negatif, positif. Nampak tak? Bila ada kuasa 2, barulah dia adalah graf kuadratik. Faham? Okey, kita pergi ke soalan nombor 7. Selesaikan sistem persamaan linear yang berikut. Cikgu tahu awak dapat jawapan ni menggunakan apa? Satu, awak masukkan nilai, tengok mana yang tepat. Yang kedua, awak guna kalkulator. Ada kalkulator, 3 pun boleh ubah. Itu pun boleh dapat jawapan. Tapi cikgu nak pengiraan. Okey. So sekarang kita tengok macam mana nak buat pengiraan dia. Awak tengok persamaan 3-3 ni. Persamaan pertama, persamaan kedua, persamaan ketiga. Okey, dekat persamaan ketiga dia dah bagi clue. Apa yang tak ada kat persamaan ketiga ni? Y tak ada kan? Y hilang. X dengan Z saja. Ni tak ada Y. Jadi, untuk dua persamaan di atas ini, motif kita kena hapus Y. Sebab kita nak pairkan dengan yang ni lagi. Nampak? Apa yang kita nak buat tu mesti ada tujuan. Jadi kalau nak hapuskan Y ni ada 3Y. Bawah ada 1Y. Macam mana? Jadikan bawah ni 3Y juga. Macam mana nak jadi bawah ni 3Y. Persamaan kedua ni 3Y. Darab semua dengan 3. So, kita akan dapat 3X tambah 3Y tolak 3Z sama dengan 4. Nampak? Okey. Persamaan pertama letak kat bawah dia. 4X tolak 3Y tambah Z sama dengan 25. Okey. Nak buat apa? Tarik. Buatlah bentuk lazim itu. Kita guna tambah ke tolak? Itu persoalan je. Kita nak Y ni kosong. Nampak tak? Kita tak mau nak buang Y tu. So, 3Y. Kalau kita letak tambah negatif 3Y. Hapuskan. So, persamaan ni kita perlu tambah. 3X tambah 4X. Kita dapat 7X. Yang ni kosong tak payah tulis. Negatif 3Z tambah Z. Negatif 2Z sama dengan 4 tolak 4 ni tadi darab dengan 3. Silap. 12. Okey. 12 tambah 25 kita akan dapat 12. Okey, kita dapat 37. So, dah ada X, dah ada Z. Sini pun X dengan Z. Jadi masuk je terus. 3X tolak 2Z sama dengan 17. Sekarang nak tambah ke nak tolak? Kenapa nak tambah? Kenapa nak tolak? Mesti yang ni mesti jadikan kosong. So, negatif 2Z. Kalau kita guna tambah negatif 2Z, kita akan dapat
negatif 4Z. Jadi tak boleh tambah. Negatif 2Z tolak negatif 2Z. Kat sini je tambah kan. Tolak tambah jadi kosong. So kita guna tolak. Nampak? 7 tolak 3 adalah 4X. Ni dah kosong. Sama dengan 37 tolak 17 dapat 20. Nampak? So X sama dengan 20 bahagi 4. So easy. X sama dengan 5. Jelas? Okay, dah dapat X sama dengan 5. Masuk balik dalam persamaan ini. Nampak? Okay, persamaan ketiga tu. Okay. Okay, persamaan ketiga tu. 3 X tolak 2Z sama dengan 17. 3 darab 5. Nampak 5. Tolak 2Z sama dengan 17. So, negatif 2Z sama dengan 17 tolak 15. Z sama dengan ni dapat 2 per negatif 2. Jadi Z sama dengan negatif 1. Senang kan? Okay, last one kita nak cari huruf apa yang tak ada ni tadi? Huruf Y. So, kita ambil persamaan 2 ni. Simple. Okay. So, kita ambil persamaan 2. Cikgu buat kat tepi ni. X kita dapat tadi 5. Tambah Y kita dapat tak tahu. Tolak Z kita dapat negatif 1 sama dengan 4. So, Y 5 tambah Y tambah 1 sama dengan 4. Y sama dengan 4 tolak 6. Y sama dengan negatif 2. Okey. Selesai sistem persamaan kita, dapat nilai X, Y, Z. Okey. Okey, kita pergi ke soalan seterusnya. Nombor 8. Okey. Dia bagi ni awak salin balik. Kalau awak salin, awak tak perlulah ada simbol ni. Okey, buat je 8 darab 2 kuasa X tolak 2. Tutup balik. Sama dengan 16 kuasa X. Barulah nampak. Okey, so sekarang kita tengok. 8 ni adalah 2 kuasa 3. Darab 2 kuasa X tolak 2. Tutup balik. Sama dengan 16 ni adalah 2 kuasa 4. X tu buat turun je. Nampak? Okay, so sekarang semua ada 2. Betul tak? Yang ni darab ni. Bila darab kat sini, bermaksud kalau kita buat 2, atas dia ni, tengok betul-betul. 3 darab ni. Ni dengan ni darab. Darab bermaksud 3 tambah X tolak 2. Sama dengan 2 kuasa 4X. Okey, dia asas dah 2. Base dia 2. Nampak tak yang merah itu? Buat 3 tolak 2 berapa? 3 tolak 2 adalah 1. 1 tambah X sama dengan 4X. Jadi, X bawa ke sana. 1 sama dengan 3X. X sama dengan 1/3. Selesai. Nampak? Jelas? Okey, kita pergi nombor 9. Permudahkan. Okey, bila permudahkan ini, mudah saja dah permudahkan. Bila dia kata kuasa 2, 3 tolak set 5 kuasa 2. Okey, nampak? Tengok cikgu macam mana nak kuasa 2 yang senang. 3 kuasa 2 dapat 9. Next step. 3 darab negatif 5 darab 2. Dapat apa? Negatif 6 set 5. Nampak tak? 3 darab negatif 5 darab 2. Okey. Last one, yang ketiga. Yang ketiga kita buat warna biru. Negatif 5 kuasa 2. Kita akan dapat positif 5
Kuasa 2. Tulis dulu kalau tak reti apa-apa. Okay. Next. 9 tolak 6 set 5 tambah. Kita dapat apa? 5. Nampak? Okey, kemudian 9 tambah 5 adalah 14 tolak 6 set 5. So, jawapan dia atas. Nampak? Okey, kita pergi ke soalan seterusnya. Nombor 10. Diberi log 2. Log 3. Log 2 asas 3 sama dengan M. Satu lagi. Log 7 asas 3 sama dengan P. Okey, dia suruh ini. Jadi tulis balik. Log 28 asas 3. Sekarang awak tengok asas dia 3. 3. So, tak perlu tukar asas. Kita kaitkan 28 ni apa hasil darab dia. Log ni asas 3. 28 ni adalah 2 darab 2 darab 7. Nampak? Hasilnya 28. Okay, bila macam ni ikut hukum log boleh pecah. Log asas 3. 2 tambah. Darab jadi tambah. Tambah. Log 7 asas 3. And then apa nak buat? Barulah log 2 asas 3 ni sama dengan M, betul tak? M tambah P. So kita akan dapat berapa kat sini? 2M tambah P. Okey? Selesai. Nombor 10. Okey, kita pergi ke nombor 11. 3 sebutan pertama bagi satu janjang aritmetik ialah 12 tolak X, 18 tulis 4X. Cari beza sepunya. So, beza sepunya adalah D, betul tak? D sama dengan T2 tolak T1. Ataupun D sama dengan T3 tolak T2. Nampak? So, untuk yang pertama, T2 tolak T1. Mana T2? 18 tolak 12 tolak X. Kurungkan dia. Sama dengan satu lagi D adalah 4X tolak 18. Nampak tak? Okay, next step. Apa perlu dibuat? 18 tolak 12 tambah X sama dengan 4X tolak 18. Okay? So, kat sini X bawa sini, 18 bawa sini. So, 18 tolak 12, 8 tolak 2, 6. 6 tambah 18 sama dengan 4X tolak X. 6 tambah 18 dapat apa? 24 sama dengan 3X. X sama dengan 24 bahagi 3. X sama dengan 8. Nampak? Itu X. Belum lagi D. Okey, D dia adalah, ambil salah satu. Cikgu ambil ni. 4X tolak 18. So, D sama dengan 4 darab 8 tolak 18. 4 kali 8 adalah 32 tolak 18. So, kita akan dapat 14. So, dapat beza sepunya dia 14. Okey, faham? Ni beza sepunya sama dengan 14. Nampak? Okey, kita pergi ke soalan nombor 12. Diberi 3 sebutan bagi satu janjang geometri. Okey, bila geometri, dia ada bagi tu. 3W tambah 1, 5W tolak 1, 7W tambah 1. So, nak kaitkan dia, walaupun dia suruh cari nilai W, nak kaitkan dia adalah nisbah sepunya. Nisbah sepunya adalah T2 per T1. So, T2 mana? 5W tolak 1 per 3W tambah 1 sama dengan T3. 7W tambah 1 per 5W tolak 1.
Apa nak buat kat sini? Ini darab atas sini. Ni darab atas ni. So, darab kita akan dapat 5W tolak 1 darab 5W tolak 1 sama dengan 7W tambah 1 darab 3W tambah 1. Nampak tak? Okey, kemudian kat sini start darab masuk. 5 kali 5, 25W kuasa 2. Tolak 5W tolak 5W tambah 1 sama dengan, nampak tak? Cikgu pun buat anak panah. 7 darab 3 adalah 21. 21W kuasa 2 tambah 7W tambah 3W tambah 1. Okey? Asingkan ke sebelah kiri semuanya. 25W kuasa 2 tolak 10W tambah 1. Tolak 21W kuasa 2 tolak 10W tolak 1 sama dengan 0. Okey? Okey, kemudian 25 tolak 21 berapa? 4W kuasa 2. Negatif 10 tolak negatif 10. Negatif 20W. 1 tolak 1, 0. Sama dengan 0. Okey, next. Faktorkan 4W. W tolak 5 sama dengan 0. Jadi, 4W sama dengan 0. W sama dengan 0. W tolak 5 sama dengan 0. W sama dengan 5. Nampak? Okey, dapat. Okey, tengok betul-betul. Okey, nombor 13. Pemboleh ubah X dan Y dihubungkan dengan persamaan X, Y sama dengan 12X tolak 4X kuasa 2. So, awak tengok dalam ni, dikata tukarkan persamaan supaya boleh bentuk graf seperti rajah 3. So, nak tukar persamaan. Awak tengok. Paksi Y dia adalah Y. Paksi X dia X kuasa 2. So, macam mana paksi Y ni nak jadikan Y je? Bahagi dengan X. Bahagi X. Bahagi X. So, kita akan dapat berapa? Yes, Y sama dengan 12 tolak 4. Ni X kuasa 3 kan? Okey, 4X kuasa 2. Okey. So kat sini, dah dapat. Awak tengok. Y sama dengan negatif 4X kuasa 2 tambah 12. So, awak check. Paksi Y dia adalah Y. Paksi X dia adalah X kuasa 2. So, inilah jawapannya. Negatif 4X kuasa 2 tambah 12. Okey, boleh? Okey, kita pergi ke soalan 14. Diberi bahawa PQR adalah segaris. Okey, bila segaris, buatlah segaris. PQR. Nampak? P adalah negatif 5U. Q adalah 3 negatif 2. R adalah 7, 9. Okey? And then, PQ kepada QR adalah M kepada N. So, M kepada N. Nampak? Dari sini, buat apa? Buat darab silang tu. Okey. So, awak tengok paksi mana yang ada nilai. So, kita tengok. Yang ni U. U tak ada nilai. Ambillah X. X, X. Okey. Yang tengah ni adalah hasil dia. 3 sama dengan. Nampak? Okey, yang dalam ni, M mesti darab dengan hujung sana. N mesti darab hujung sini. Silang. Kita buat M. M darab 7 adalah 7M. Tambah negatif 5N. Nampak tak? N darab negatif 5. Per M tambah N. Buat je. Okey, so kat sini, ni bawah naik atas, kita akan dapat 3 darab M tambah N sama dengan
7M tolak 5N. Kembangkan. 3M tambah 3N sama dengan 7M tolak 5N. Okey, dari sini M dengan M. Bawa sini. 3M tolak 7M sama dengan negatif 5N tolak 3N. So kat sini kita akan dapat negatif 5N. 5 pula dah. 3 tolak 7 adalah 4. Negatif 4M sama dengan negatif 8N. So negatif-negatif adalah positif. Okey, kat sini cikgu sambung. 4M sama dengan 8N. N bawa sana per N sama dengan 8. 4 bawa sini per 4. So dapat M per N sama dengan 1, 2 per 1. So kat sini kalau kita buat dalam bentuk nisbah, M kepada N, M adalah 2 kepada 1. So jawapan dia 2 kepada 1. Nampak? Jelas? Okay, kita pergi ke soalan seterusnya. Titik-titik E, F, G, H adalah segaris. Okay, ingat perkataan segaris ni awak kena buat apa? F, G sama dengan lambda G, H. Nampak tak? Mesti buat macam ni bila dia kata segaris, selari. Nampak? Okay, so FG adalah 6P tolak 4Q sama dengan lambda GH adalah 4P tolak 2U tolak 1Q. Nampak? Okay. 6P tolak 4Q sama dengan darab masuk. Okay, bila darab masuk ni tak payah lagi. 4P 4 lambda P tolak darab masuk pertama, darab masuk kedua. 2U tolak 1 lambda Q. Nampak tak? Okey. Sini baru kita buat perbandingan. Perbandingan pertama P. Apa dia P? 6 sama dengan 4 lambda. So berdapat lambda tak? 6 per 4 sama dengan lambda. Lambda sama dengan 3 per 2. Nampak tak? Persamaan kedua Q. Negatif 4 sama dengan negatif 2U tolak 1 lambda. Nampak? Negatif-negatif positif. So 4 sama dengan 2U tolak 1 lambda apa? Yes. Lambdanya adalah 3 per 2. Nampak? Okey. Takut tak boleh selesai. 3 per 2 bawa ke sini. 4 darab 2 per 3 sama dengan 2U tolak 1. So kat sini dapat 6 pula. 4 darab 2 adalah 8. Sama kat sini. 8 per 3 sama dengan 2U tolak 1. Bawa ke sini jadi 8 per 3 tambah 1 sama dengan 2U. 8 per 3 tambah 1. Okey, kat sini tambah. Salah kasih kat sini. Tolak. Sini negatif. So kat sini kita akan dapat negatif 8 per 3 tambah 1. Nampak tak? Okey, negatif 8 per 3 tambah 1 adalah negatif 5 per 3 sama dengan 2U. 2 bawa sini jadi negatif 5 per 6 sama dengan U. Nampak? Okey. So selesai untuk cari U. Ni apa dia? Okey, next. Nombor 16.
Okey, soalan nombor 16. Dia bagi OP, OQ. Cari PQ. So, sini ramai yang betul. PQ sama dengan P ke Q. Jalan panjang dia adalah apa? PO, OQ. Nampak tak? So, tulis PO tambah OQ. Okey, PO ni adalah, kalau OP ini, PO terbalik dia. Kalau negatif 6I, dia jadi 6I. Tambah, jadi tolak. Tolak apa? Tolak 2J. Tambah OQ adalah mana? 3I tambah 7J. So, I tambah dengan I tambah I. Dapat 9I. J dengan J. Tolak ke tambah? Tambah 5J. Okey, selesai. 9I tambah 5J. Okey? Kita pergi ke soalan seterusnya. Dah selesai? Belum. Okey, untuk soalan nombor 17. Okey. So kat sini nombor 17 ni cikgu buat penginaan sebab ramai yang betul. So dia nak DF kuasa 2 sama dengan 28 kuasa 2 tambah 24 kuasa 2 tolak 2 darab 28 darab 24 cos 68 darjah. Okay, so kat sini awak, cikgu nak tegur sikit. Ada yang silap, tekan kalkulator. Awak tekan ini sampai sini, tiba-tiba hilang. Itu menyebabkan awak salah. Awak kalau nak tekan kalkulator, awak tekan betul-betul semua sekali. Ini 28 kuasa 2 tambah 24 kuasa 2 tolak kurungkan yang ni. Nampak? So, kita akan dapat jawapan berapa? DF sama dengan 29.27. Okey. So, selesai nombor 17. Okey, kita pergi ke soalan nombor 18. Okey, untuk soalan nombor 18, dia bagi harga bahan P pada tahun 2018 sama dengan 1,800. Indeks dia adalah 160. Okey, so dia suruh cari harga pada 2016 berapa? So kita tengok. Apa rumus indeks? Harga 2018 per dengan 2016 darab 100 sama dengan 160 indeks dia. Nampak? So, harga atas dia dah bagi. Atas ni adalah 1,800 per harga 2016 darab 100 sama dengan 160. Macam mana nak buat ni? Sangat senang. Ni bawah, bawa naik atas. Okey. Yang atas bawa turun bawah. Nampak tak? Dia akan jadi 1,800 per 160 darab 100 sama dengan harga 2016. So kita kira kita akan dapat 1,125. Okey, nampak? Jelas? Okey, kita pergi ke nombor 19. Indeks gubahan. So, bila indeks gubahan sama dengan indeks mesti darab pemberat tambah indeks darab pemberat tambah indeks darab pemberat. Kalau ada 3 bahan, 3. Kalau ada 4 bahan, tambah lagi indeks darab pemberat, indeks darab pemberat. Bahagi dengan jumlah pemberat. Berapa jumlah pemberat tu? Okey, so untuk soalan ni kita balas 160, pemberat dia 100 tambah indeks satu lagi 130 darab 200 tambah 120 darab 60 bahagi 360. Nampak tak?
Okey, so kita akan dapat 136.67. Dapat? Okey, kita pergi ke soalan 20. Dia bagi okey, soalan nombor 20. Okey, dia dah bagi harga 2016 adalah RM540,000. Dia suruh cari harga 2018. Okey, macam mana ni? Kan dah dapat indeks gubahan dia. Ini. So indeks gubahan dia adalah indeks untuk keseluruhan. Faham tak? So harga 2018 per harga 2016 darab 100 sama dengan 136.67. Harga 2018 kita baru nak cari. 2016 540,000 darab 100 sama dengan 136.67. Okey. So kat sini bawa ke sana 136.67. Yang ni bawa sini jadi darab. Yang ni bawa sini jadi bahagi. Nampak tak? So harga dia adalah 738,000. Ada yang dapat 738,018. Boleh diterima. Nampak? Okey, so habis soalan nombor 20. Ada lagi tak? Tak ada. So kita selesai. Okey, harap awak semua boleh faham. Yang salah tolong buat pembetulan. Yang tak buat apa-apa lagi, tolong salin semuanya jawapan itu. Okey, faham? Okey, selamat ulang kaji, selamat buat pembetulan. Okey, terima kasih banyak-banyak.